Bayangkan kalau tengah proses tiba-tiba keluar. Itu kita panggil ratatouille tau. Apa tu? Ratatouille tau, itu ratatouille. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Memproses air soya, taufufa dan cincau dalam keadaan menjijikkan. Persekitaran tercemar sehingga sarang pembiakan tikus wujud di sebalik longgokan perkakas dapur. Saksikan serbuan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor ke atas sebuah kilang soya sekitar Petaling Jaya yang turut disertai wartawan Arisha Khalid. We are from Ministry of Health. We come here to do some inspection. You punya pengendali makanan ada berapa orang? Saya 1, 2, 3. 3. Okey, saya nak 3 orang punya. Itu memang you punya permanent food handler lah. Yes. Saya nak 3 orang punya khusus pengendali makanan. Okay. Dengan suntikan. Suntikan, okey. Tapi bukan kat sini, dekat tempat lain kita simpan office sana. Dekat mana sini? Sepatutnya ada dekat sini lah kilang. Ya, saya baru hari itu saya ada soft copy lah. Kalau boleh saya foto. Boleh, tunjukkan. Foto saya boleh lah. Okey, boleh. Lepas tu, my team akan buat inspection sikit. Akan tengok apa-apa benda yang tak relevan lagi. Sebuah kilang memproses soya sekitar Petaling Jaya, Selangor didapati telah menghentikan operasi 3 jam sebelum serbuan dijalankan. Sewaktu pemeriksaan, beberapa perkakas dapur serta mesin yang digunakan telah dicuci, malah lantai premis turut dibersihkan. Namun pembersihan itu ternyata hanya indah kabar daripada rupa. Okey. 1, 2, jangan gigit. Tu. Hasil penggeledahan Pegawai Jabatan Kesihatan Negeri Selangor terhadap longgokan perkakas dapur yang tidak digunakan membawa kepada penemuan sarang pembiakan habitat haiwan perosak. Disebabkan beberapa peralatan yang tidak digunakan telah dilonggokkan di bawah tangga ini dan pemilik premis turut mendakwa tidak melakukan pemeriksaan sama sekali terhadap peralatan yang disimpan sejak kira-kira setahun yang lalu dan tindakan itu telah menjadi punca pembiakan tikus berlaku. Itu apa tadi? Sini kita tak guna punya itu sini awan biasa panas. Yalah, kita tapi tak masuk punya. dalam punya premis juga kan. Ya, saya faham. Tapi ini saya mesti kalau kita tengah proses kita saya tak pernah. Saya bayangkan kalau tengah proses tiba-tiba keluar. Itu kita panggil ratatouille tau. Apa tu? Ratatouille tau, itu ratatouille. Dia nak masak juga. Malam-malam you tidur dia pergi dapur dia masak. You jangan simpan you punya barang yang you tak guna, you jangan simpan dalam you punya kawasan premis lah, because itu yang jadi tempat untuk pest tu duduk. Macam you kata tadi you tak guna sini area kan. That's why bila you tak guna you tak tengok. So what happen is tadi kita ada jumpa satu family tikus dalam tu. Oh my god. Sorry. Ya. Disebabkan tempat ni tak terurus, jadi kita boleh jumpa bukti kehadiran tikus lah melalui najisnya. Boleh tengok. Ini rodent pit ni. Dia letak rodent pit. Oh, tikus saja ada jumpa. Tak jumpa. Kita bersih. Inbogress. Ya, kita bersih sangat. Kita jaga kebersihan juga. That one. Dan tadi itu bersih ada macam ini dan ini untuk masak lah.
Pemeriksaan di bahagian belakang premis yang turut dijadikan sebagai stor penyimpanan mesin memproses bahan makanan mendapati pemilik premis meletakkan racun serangga secara terbuka. Tikus punya beg ni kami. Untuk kawalan makhluk perosak perlu dijalankan, tapi kalau kita letak rodent bait dekat sini, maksudnya tikus bila dimakan dia akan mati dan akhirnya dia akan memijak dekat kawasan sini. So kalau nak letak rodent bait boleh, tapi dekat luar premis lah. Kalau letak dalam premis maksudnya dia akan makan, dan then bila dia dah makan racun tu, dia akan cari air kat dalam premis ni juga. So macam kita tengok dekat sini, raja-raja tikus pun dah bersepah-sepah dah ni. Memang dari segi pembersihan memang tak buat lah kalau kita tengok sini. Alat pembungkusan makanan turut didapati tidak diasingkan seperti yang termaktub dalam Akta Makanan 1983. Tutup botol untuk botolkan produk lah. Macam ini kilang soya kan, jadi akan masukkan produk soya, air soya tu di dalam botol dan dia akan capkan ni, capping. Tetapi tempat penyimpanan tutup botol ni yang tidak sesuai sebab dia letak dengan kawasan yang ada diesel di dalam tu. Ni diesel. Jika diesel ni boleh tidak diurus dengan baik, nanti boleh spill over, tertumpah ataupun terkena dengan pembungkus makanan. Kat sini juga barang-barang yang untuk repair, untuk pembaikan, barang spare part yang tak guna disimpan sekali dengan pembungkus makanan. Jadi boleh menyebabkan cross contamination lah, pencemaran silang dan bahaya kepada orang awam yang makan. Faham. Saya faham. Kontak dengan makanan. Faham. Because kita masa proses ini semua buka punya, so dia tak ada use sekarang punya bau. Saya pun faham ini. Actually you macam small manufacturer, kilang kecil, you kena ada segregation. Saya ada actually storage pun atas, kita botol letak atas. Ini tutup dia senang. Okey, saya boleh ini panggil botol tutup kasih simpan. Nanti kita brief you lah. Kebersihan di dalam stor penyimpanan bahan mentah turut diteliti bagi memastikan pihak kilang mengikut piawaian yang ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Semua bahan mentah ini contohnya gula merah daripada India dalam guni ni semua rapat dengan dinding. Jadi penyelenggaraan bilik ni pun diragui sebab boleh nampak kesan kotor, tak pernah ataupun sangat jaranglah dibersihkan ya. Ini semua ialah bahan mentah yang guna untuk buat produk soya ni. Tafufa, air soya, ya. Straw plastik. So sangat tidak memuaskan lah ya. So macam tu ruang dekat belakang tu kita tak tahu apa yang ada dekat belakang tu sebab tak ada laluan nak boleh tengok, nak pantau. Penemuan lipas di bahagian bawah pintu berdekatan bahan soya yang terbuka jelas menunjukkan pemilik premis gagal mematuhi undang-undang kebersihan makanan. Lantai bilik stor ini turut didapati berlumut sehingga dikhawatiri boleh mengundang kehadiran bakteria terhadap makanan apabila bahan mentah tidak disimpan pada ketinggian melebihi 6 inci dari aras lantai. Lampu pendaflor yang tidak bertutup turut tidak digalakkan kerana boleh mengundang bahaya kepada pengguna. Lampu perusahaan makanan kalau nak guna lampu macam ni mesti ada cover. Sebab lampu ni you tengok apa potensi dia. Ni lampu kan. Ini tempat dia masak kan. Kalau lampu pecah dia akan brittle, serpih. Dia akan jatuh ke dalam tempat penyediaan makanan. So kalau orang termakan kesan tercekik lah, bahayalah kepada dicoking. Ekoran penemuan najis serta haiwan perosak, kilang ini diarahkan tutup selama 14 hari bagi menjalani kerja-kerja pembersihan. Dalam pada itu, operasi turut dijalankan secara berasingan di 3 buah kilang memproses makanan yang terdiri daripada kilang daging, pastry serta makanan ringan sekitar Lembah Kelang.
Susulan itu, hasil keseluruhan operasi, kompaun bernilai RM14,500 telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Untuk memastikan makhluk perosak tidak masuk ke dalam premis, mereka yang pertama mereka perlu menutup segala gaps atau lubang-lubang atau tempat kemasukan makhluk perosak tersebut. Yang kedua, jika mampu mereka perlu hire pest control swasta ataupun paling tidak mereka perlu menjalankan pemantauan makhluk perosak di peringkat kilang itu sendiri. Saya lebih menitik beratkan kepada owner company sendiri, di mana jika mereka mewujudkan program jaminan keselamatan makanan, saya yakin mereka boleh mematuhi perkara-perkara tersebut sebab yang tu semua memang dah cover dalam peraturan-peraturan makanan. Program Jaminan Keselamatan Makanan ini akan terus dipergiatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjaga kualiti makanan sekaligus memelihara hak pengguna. Laporan Arisha Kalim 999. November lalu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun dilaporkan hilang selepas dipercayai terjatuh ke dalam longkang. Namun, mayat mangsa ditemui lemas sehari selepas operasi SAR dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama orang awam di sekitar Taman Goodwood, Bandar Baru, Melaka. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Nasib malang menimpa seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun yang ditemui lemas selepas dilaporkan hilang dipercayai akibat terjatuh ke dalam longkang sekitar Taman Goodwood, Bukit Baru, Melaka. Mayat Muhammad Danish Muhammad Faizal ditemukan oleh seorang penduduk di kawasan berkenaan dalam keadaan terapung di dalam longkang kira-kira sejauh 1.3 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Cari daripada atas kat tempat dia punca hilang, satu sungai ke satu poin lah. Tadi pergi ke Hamak tadi. Okey. Betul saya masuk satu poin lah, saya pergi ke poin-poin kat sungai ni. Last kali berjumpa dia kat sini lah. Penemuan itu dilaporkan oleh orang awam pada 9.30 pagi sebelum memaklumkan kejadian kepada Pasukan Penyelamat di Air PPDA Balai Bomba dan Penyelamat Melaka. Orang kampung ada bagi info kat kita yang mana ada satu objek yang timbul di kawasan Taman Desa Baru. Jadi apa yang kami buat, kami hantar juga pasukan penyelamat ke sana dan membuat pemeriksaan yang mendapati dia adalah mayat seorang kanak-kanak lah. Pihak JPBM Melaka turut mendakwa mayat mangsa ditemui dalam keadaan sempurna dengan kesan kecederaan di kepala. Mayat mangsa ditemui di dalam longkang selebar 3 meter pada kedalaman hampir 2 meter selepas pencarian dijalankan selama 18 jam sejak 25 November lalu. Kejadian itu dipercayai berlaku apabila mangsa didapati hilang selepas bermain dengan abangnya berdekatan longkang yang dipenuhi air berikutan hujan lebat. Ketika kejadian, hanya selipar mangsa yang ditemui berdekatan longkang dan keluarganya memaklumkan perkara itu kepada pihak berkuasa selepas 20 minit percubaan mencari mangsa gagal. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Melaka bagi siasatan lanjut.
Baru-baru ini tular sebuah video berdurasi 25 saat yang memaparkan sebuah kereta dicuri di sebuah kedai cuci kereta di Seksyen 16 Shah Alam. Rakaman CCTV itu kelihatan seorang lelaki berbaju hitam hijau yang datang ke premis berkenaan dan memperdayakan seorang pemilik kenderaan untuk menyerahkan kunci keretanya yang kononnya belum selesai dicuci. Pertama sekali saya rasa tak sangka lah sebab selalu kita cuci kereta, kita pas kunci kereta kat orang kan. Kalau saya lah, saya prefer yang dah establish kat situ lah. Macam dah kata dah lama kat situ, kita kenal. Kalau yang bau pacak, bau pokok ni ke, tepi-tepi jalan ni ke, risau juga. Kita tak tahu siapa pekerja. Siapa-siapa je boleh ambil kunci kereta kita keluar. Yang pekerja pun tak tahu itu ke owner dia. Video kejadian yang dikongsikan sendiri oleh pemilik kenderaan berkenaan telah mengundang pelbagai reaksi netizen yang meluahkan rasa takut dan risau sekiranya kejadian itu berulang dan menimpa diri mereka. Laporan polis telah dibuat oleh pemilik kenderaan itu di Ibu Pejak Polis Daerah Shah Alam. Laporan yang diterima dan juga maklumat orang awam, kita berjaya menahan suspek ini pada 23 hari bulan 11 2023 lebih kurang pukul 6 pagi di kawasan Pokok Sena, Kedah. Dan kita juga dalam sebuah tersebut membawa kepada penemuan kenderaan yang disembunyikan di ICT Shah Alam. Hasil sebuahan dan juga tangkapan dapati subjek merupakan satu lelaki umur 26 tahun dan ketika ini masih dalam tahanan reman sehingga 27 hari bulan. Dan selepas itu kita akan rujuk ke atas kesihatan untuk proses lanjut kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak melebihi 7 tahun jika sabit kesalahan. Duduk buat masing-masing. Kejap lagi macam mana? Baru habis kerja mak putih. Satu botol. Oh, satu botol. Selain beroperasi lebih masa, sebuah premis hiburan di sekitar Johor Bahru dikesan menawarkan khidmat gadis pelayan pelanggan warga asing. Itu antara kesalahan yang dikesan pasukan Ibu Pejabat Polis IPD Johor Bahru Selatan dalam operasi khas cegah jenayah yang dilancarkan baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Sehingga Oktober tahun ini, statistik kes jenayah di negeri Johor termasuk kesalahan penyalahgunaan dadah, mabuk dan pergaduhan didapati meningkat sebanyak 432 kes berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022. Susulan itu, Op Chantas digerakkan pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan melibatkan seramai 10 pegawai dan 44 anggota bagi membanteras jenayah sekitar Johor Bahru. Baris, siap! Kita akan mengadakan satu operasi khas Op Chantas ikuran daripada banyaknya berlaku kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian jenayah keganasan. Tepat jam 2.15 pagi, lokasi sasaran yang terletak kira-kira 5 km dari IPD Johor Bahru Selatan digempur pihak Polis Jabatan Siasatan Jenayah Bahagian Anti Maksiat, Perjudian dan Kongsi Gelap D7 serta Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik.
Kalau kita you duduk tempat you masing-masing. Kejap lagi kita panggil dia. Dia yang risau. Hasil pemeriksaan, premis hiburan ini didapati melanggar Seksyen 11-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Johor 4/98 kerana beroperasi melebihi had waktu yang ditetapkan. Selain itu, premis terbabit turut disyaki menggajikan warga asing sebagai gadis pelayan pelanggan atau GRO bagi menarik pelanggan ke premis tersebut. Ketika serbuan, segelintir gadis pelayan pelanggan warga asing dikesan sedang mempersiapkan diri di bilik ini sebelum menaiki tangga untuk ke pentas bagi memperagakan diri mereka kepada pelanggan. Ada ni ke? Itu buang ke? Wanita berusia 26 tahun ini antara 15 individu warga asing yang ditahan dan dipercayai bekerja sebagai gadis pelayan pelanggan. You have valid passport. My passport, they take already. How I got? So you don't work here? Never. How come you in this room? You said you don't work here. I don't know leh. I don't know. I don't know how to. How you all do? All this not your friend? No. Kesemua 15 wanita warga asing berusia lingkungan 19 hingga 41 tahun yang ditahan dibawa ke IPD Johor Bahru Selatan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 55B dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Seksyen 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sementara itu, operasi yang berlangsung hampir 4 jam terbabit turut mensasarkan penguatkuasaan undang-undang trafik khususnya bagi mengesan individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Where you off to, sir? Upstairs. No, go to upstairs. Then after that go back. So you just come back from eating? Yeah. Okay, can you go? Come on. Okay. Okay, thank you. Have a good day. Terima kasih. Lelaki warga tempatan berusia 70 tahun ini antara 115 pemandu yang diperiksa dalam operasi ini. Ada minum tadi? Minum satu gelas. Okey. Boleh isi meja tak? Baru makan. Baru kerja apa? Agak pergi tepi depan dulu boleh tak? Boleh ya. Okey. Ini kalau kita kalau tak ada ni. Ya. Betul. Tanya berapa kali ya. Kawan-kawan, ni senang saja. Yes. Tarik nafas. Masuk dalam mulut, kecuy. Baru ke apa? Barulah, mesti buka baru. Satu orang satu. Orang tua lewat. Macam ni ya. Tengok saya tunjuk macam ni. Saya cakap stop baru stop.
Warga emas yang dalam perjalanan pulang ke rumah ini ditahan. Ekoran bacaan kadar alkohol menerusi mesin evidential breath analyzer didapati melebihi 50 mg. Blow. Lagi kuat Uncle, lagi. Okey Uncle. Uncle tengok Uncle punya Satu kira saja, Boh. Malaysian law 50 bawah. Ya ke? Satu kira saja, Boh. 95 Uncle sudah positif. Ya ke? Baru habis kerja, Bang. Satu botol. Oh, satu botol. Satu botol lah. Botol besar lah. Besar. Sabar. Kita pun test satu kali lagi, dia pergi balai. Kalau dia tak sampai, kita kasih lepas. Okey. Ha? Okey. Okey ya? Okey. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raup Selamat, menerusi sekatan jalan raya yang dijalankan, 3 individu warga tempatan telah ditahan dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol. Kita melihat bahawa banyak berlaku jenayah-jenayah kekerasan di Johor Bahru yang mengatasi perkara ini bagi melakkan supaya benda ini terus berleluasa. Jadi kita menggerakkan op cantas ini menahan dan menangkap mana-mana mereka-mereka yang kita dapati disyakilah mungkin terlibat dengan kegiatan kongsi gelap, terlibat dengan kegiatan pemerasan dan sebagainya lah. Kita melihat bahawa kebanyakan mereka-mereka yang hadir ke pusat-pusat hiburan ini kadang-kadang mereka terpengaruh lah dengan alkohol atau semasa berhibur. Jadi akibat daripada pengaruh alkohol ni, mereka mencetuskan kegiatan-kegiatan jenayah yang lain seperti bergaduh kan. Jadi itulah yang kita takut dan kita nak pantau supaya benda tidak berlaku lah atau dapat mengurangkan lagi benda. Tambah beliau, masyarakat setempat memainkan peranan penting bagi membantu pihak polis membanteras jenayah daripada terus berleluasa. Saya menasihatkan usulnya kepada mereka-mereka yang nak berhiburlah dengan cara yang sihat, cara yang baik. Janganlah terlibat dengan benda-benda yang tidak diingini hingga boleh mencetuskan perkara-perkara yang boleh merugikan diri sendiri dan juga masyarakat lain. Itu juga kepada pengusaha-pengusaha pusat hiburan agar pusat hiburan mematuhilah undang-undang yang ada. Kalau syarat lesen dah letakkan pada pukul 2, tutuplah pukul 2 pagi. Dan elaklah daripada benda-benda yang tidak diingini berada dalam pusat hiburan masing-masing. Operasi tamat pada jam 4 pagi. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999. Saya minum. Saya cakap saya minum. Betul lah. You minum cakap apa lah. Kadar kandungan alkohol pemandu melebihi had yang ditetapkan. Laluan alternatif juga digunakan bagi mengelak pihak berkuasa. Saksikan operasi Sekatan Jalan Raya atau SJR yang digerakkan cawangan trafik IPD Klang Selatan baru-baru ini bagi mengesan pemandu mabuk. Perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk semakin membimbangkan. Peningkatan ini juga dikatakan mampu meragut lebih banyak nyawa bagi jangka masa panjang. Susulan itu, pasukan dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Klang Selatan menjalankan op mabuk bagi mengesan pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol yang tinggi. Operasi turut melibatkan kekuatan seramai 12 anggota trafik dan 2 pegawai termasuk pegawai operasi trafik Klang Selatan, Inspektor Zaharizul Zamri. Seperti biasa, keselamatan senjata api, keselamatan diri, keperluan logistik semua, cas dan cara kita lah berhadapan dengan publik secara berhemah. Tepat jam 11 malam, Sekatan Jalan Raya atau SJR bermula. Jalan impian Bandar Botani Klang ini antara jalan alternatif yang digunakan oleh pemandu mabuk bagi mengelak daripada dikesan pihak polis. Data terbaru dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan kadar kematian di jalan raya yang berpunca daripada alkohol antara terendah di Malaysia. Namun kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk semakin meningkat.
Dalam operasi ini, pemandu yang disyaki mempunyai bau alkohol dan berkelakuan mencurigakan akan diminta untuk membuat ujian pernafasan saringan awal menggunakan alat screening device 2 atau dikenali sebagai SD2. Alat ini digunakan bagi mengesan kadar alkohol di peringkat awal. Apa? Minum tak minum? Sekarang saja. Baru saja lepas? Baru saja. Dia minum apa? Ha? Kasbat. Empat gelas. Empat gelas. Cawan. Empat cawan lah. Cawan. Besar lagi. Biasa. Standard. Okey, blow saja. Blow. Pemandu berbaju hitam ini mendakwa minuman keras yang diambil hanya dalam jumlah yang sedikit, namun tingkah lakunya menunjukkan dia dalam keadaan hayal atau mabuk. You minum apa? Kasbat. Kasbat lah. Berapa botol minum? Berapa gelas you minum? Cawan 4. Cawan 4? Betul. Oh. Tak ada tipu. Memang minum 4 gelas tadi lah. Kasbat apa? Kasbat lah. Kasbat lah. Orinya lah. Sekarang macam mana keadaan kepala? High lah, pening lah. Pening kepala, tak ada? Tak ada. Betul, tak ada. Ya. Tak ada tipu. Tak ada tipu ah. Okey. Saya minum, saya minum. Saya cakap saya minum. Okey, baguslah. Betul lah, you minum cakap saya jangan tipu minyak. Betul. Tipu minyak balang saya tak mampu minyak. You jujur lah, cakap terang lah kan. Okey, baguslah. Minum cakap minum kan. Ya. Keputusan ujian awal SD2 pemandu berbaju hitam ini telah menunjukkan bacaan kandungan alkohol yang melebihi 3 kali ganda dari tahap yang dibenarkan. Dia diarahkan untuk menjalani ujian kedua di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan dengan menggunakan EBA atau Evidential Breath Analyzer bagi mendapatkan keputusan akhir kandungan alkohol sebelum kertas siasatan dibuka. Operasi pada malam ini menyasarkan kepada pemandu-pemandu yang mempunyai paras alkohol mencecah 50 mg di mana denda yang menanti mereka ialah sebanyak RM10,000, 1 hari penjara dan 2 tahun lesen digantung. Manakala mereka yang mempunyai kandungan yang lebih daripada 50 mg akan dikenakan hukuman sebanyak RM20,000, 1 hari penjara dan 2 tahun lesen mereka akan digantung. Kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol ini boleh didakwa di bawah Seksyen 45-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020. Ujian saringan SD2 seterusnya berjaya mengesan seorang lagi pemandu yang sedang mabuk namun cuba untuk bersikap tenang ketika ditahan. Hasil ujian SD2, bacaan menunjukkan kandungan alkohol adalah 2 kali ganda dari tahap yang dibenarkan. Maklumat dan keputusan awal ini dicetak bagi rujukan untuk perbandingan ujian EBA. Kesemua pemandu yang diarahkan untuk menjalani ujian di IPD Kelang Selatan akan diminta untuk mendapatkan seorang penjamin dan hadir ke mahkamah untuk prosedur dakwaan pada tarikh yang ditetapkan. MO ataupun modus operandi orang yang cenderung kepada mabuk ni, mereka akan mengambil pendekatan untuk elak daripada penguatkuasaan. Jadi masa-masa yang untuk mereka nak balik dengan memandu dalam keadaan pengaruh alkohol ni, mereka akan lebih suka menggunakan jalan alternatif lah. Dan kebanyakan mereka akan menggunakan teknologi yang ada sekarang ni. Dia akan cek dulu, gunakan contohnya Waze ataupun Google Map kan, untuk tahu tentang lokasi penguatkuasa. Dan mereka dari sana mereka akan menggunakan jalan-jalan alternatif ataupun jalan pintas untuk mengelakkan daripada berlaku diambil tindakan undang-undang. Jadi kalau kita nak ambil tindakan yang lebih proaktif ataupun lebih berkesan, jalan utama pun kita akan buat, pada masa yang sama kita akan membuat pendekatan penguatkuasaan di jalan-jalan alternatif yang telah kita kenal pasti. Pelbagai kesalahan trafik turut dikesan seperti tiada lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh dan kenderaan yang tidak lengkap juga turut dikesan dalam operasi ini. Pemandu atau penunggang motosikal diminta untuk lebih bertanggungjawab apabila berada di atas jalan raya demi menjaga keselamatan diri mereka dan pengguna jalan raya yang lain.
Operasi tamat jam 3 pagi. Laporan Syukri Ibrahim 999. Seorang lelaki warga Nepal dikesan cuba melarikan seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dengan mengacukan pisau pada leher mangsa. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki warga Nepal melakukan cubaan untuk melarikan seorang kanak-kanak perempuan di hadapan sebuah kedai roti canai di Pekan Jeniang, Gurun, Kedah. Suspek yang berusia 26 tahun bertindak agresif dengan mengacukan pisau ke arah leher mangsa. Namun, dengan bantuan orang awam, suspek berjaya ditumpaskan. Hasil semakan pihak polis mendapati suspek pernah dilaporkan melarikan diri daripada majikannya pada 8 November lalu dan hal ini dikatakan berlaku akibat tekanan yang dihadapi suspek di tempat kerja. Mangsa dibawa ke Hospital Sultan Abdul Halim HSAH untuk pemeriksaan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan serta Senjata Berbahaya 1958. Seorang lelaki cedera parah selepas ditembak dengan 2 das tembakan di bahagian kaki ketika mangsa ingin keluar dari kereta miliknya di Bakong pada Sabtu lalu. Suspek yang masih belum dikenal pasti melarikan diri bersama sebuah beg yang berisi wang hasil jualan sawit penduduk setempat sejurus selepas tembakan dilepaskan. Walau bagaimanapun, kejadian ini berjaya dirakam kamera litar tertutup CCTV yang berdekatan dan telah tular di media sosial. Pihak polis menerima laporan berkenaan kejadian ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Seorang ibu meraung selepas mendapati anaknya hilang dari pandangan mata ketika sedang memilih pakaian bayi di sebuah kedai yang terletak di Jalan Ampang pada Jumaat lalu. Raungan wanita warga negara Indonesia itu telah membuka pekongnya sendiri yang dipercayai mempunyai masalah keuangan sehingga bertindak menjual bayinya kepada 2 orang wanita tempatan dengan harga RM2,000. Menurut sumber, seorang daripada wanita tempatan tersebut telah memuat naik satu hantaran di laman sosial miliknya berkenaan pencarian anak angkat untuk ibunya. Susulan itu, Polis Selangor berjaya memberkas 2 orang suspek terbabit di Seremban Negeri Sembilan dengan beberapa hasil rampasan seperti pakaian, telefon bimbit serta sebuah kereta yang dipercayai digunakan untuk melarikan bayi tersebut. Ibu kepada bayi tersebut juga ditahan bagi membantu siasatan manakala bayi yang berusia 15 hari itu dibawa ke hospital untuk pemeriksaan sebelum dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.